Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat sama-sama menyambung program Perlis Mengaji, yang mana pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit perkongsian daripada kitab Adabul Mufrad karangan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi dan akan membahaskan salah satu daripada tajuk ataupun bab yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu bab doa ketika terjadi kesulitan, yang merupakan bab yang ke-292 daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata Hisham menceritakan kepada kami, ia berkata Qatadah menceritakan kepada kami dari Abul Aliyah an Ibn Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u 'inda al-karbi لا إله إلا هو العظيم الحليم لا إله إلا هو رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. Maksud hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena bencana, beliau mengucapkan doa yang berbunyi, La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Yang bermaksud tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Rabb seluruh langit dan bumi, dan Rabb Arsh yang agung. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, dan diriwayatkan juga dalam kitab yang sedang kita baca ini, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Dan selain daripada itu, Al-Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Muslim dalam bab doa saat bencana menimpa. Berdasarkan hadis yang telah kita dengarkan tadi, dapat kita lihat bahawasanya hadis yang sahih ini sangat-sangatlah bertepatan dengan keadaan ataupun situasi yang mana kita berada pada sekarang ini. Ketika mana berlakunya kesulitan ataupun bencana yang menyulitkan dan memayahkan manusia, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bacaan-bacaan yang warid, bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Seperti mana yang telah kita dengarkan tadi, antara bacaannya ialah La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah
Rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Bacaan yang ringkas ini Nabi tunjuk dan Nabi ajarkan kepada kita untuk diamalkan saat berlakunya bencana ataupun kesulitan. Walaupun bacaan ni kita lihat ringkas dan tidak terlalu panjang, seperti mana bacaan-bacaan lain yang mungkin kita selalu dengar dan yang mungkin diedarkan merata bila mana berlaku saja situasi seperti ini. Bacaan-bacaan yang dianjurkan sekian-sekian kaifiatnya. Walau macam mana pun kita sebagai seorang Muslim yang baik Islamnya, bila mana kita mendengar ada sesuatu bacaan ataupun ada sesuatu amalan yang dapat dibuktikan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan dan bacaan itu telah mengalahkan amalan dan bacaan yang lain yang tidak dapat dibuktikan sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bacaan ini kita dapat lihat dan kita dapat tengok apa yang ingin Nabi ajar dan apa yang ingin disampaikan sebagai poin utama. Bila mana berlaku, kata Ibnu Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u 'inda al-karab. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa dengan doa ini ketika mana berlakunya kesulitan ataupun bencana. Apa kalimahnya? Apa bacaannya? La ilaha illallah al-azim al-halim. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi, tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Tuhan yang Al-Azim dan Al-Alim. Dua nama dan juga sifat Tuhan disebut dalam kalimah ini. Yang pertama Al-Azim, yang bermaksud yang maha agung. Dan yang kedua Al-Halim, iaitu yang bermaksud yang maha santun ataupun Tuhan yang maha penyantun. Dua nama ini disebut dalam doa ini. Dan doa ini pula dibaca ketika mana berlakunya musibah ataupun kesulitan. Seakan-akan ingin diisyaratkan daripada doa ini, bertawassullah ataupun mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada nama-namanya yang mulia dengan kita menyebut dua namanya yang agung. Meskipun di sana ada doa-doa ataupun ada nama-nama yang lebih daripada doa ini, tapi kita boleh menjadikan salah satu daripada alternatif untuk kita membaca doa ini. Okay. Pertama dalam doa ini, Nabi SAW menjelaskan perlunya seseorang tu bila mana dia menghadapi kesulitan untuk dia jelas dalam tauhidnya. Sebab itulah permulaan doa ni dia mula dengan kalimatut tauhid, iaitu la ilaha illallah al-azim al-halim. Untuk menjelaskan kepada manusia, bila mana berlaku sahaja musibah, bila mana berlaku sahaja malapetaka, maka kita jelas tauhid sebagai orang beriman bahawasanya segala keburukan, segala malapetaka itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana pun kita tetap berusaha untuk mengeluarkan diri kita. Kita melakukan berbagai usaha untuk menjauhkan diri kita daripada wabak yang sedang menular. Dan ini salah satu daripada usaha. Dan ini juga salah satu daripada amalan yang disandarkan dan yang sangat dianjurkan kerana ianya datang daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyambung doa itu dengan menyebut la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi dan juga Tuhan arash yang agung. Kata para ulama yang menerangkan hadis ini. Yang pertama, ini adalah hadis agung yang seharusnya diperhatikan isinya kerana ianya banyak digunakan untuk berdoa ketika terjadi kesusahan atau perkara-perkara yang besar. Jadi jelas kalau kita tengok dalam hadis ini, inilah amalan yang sahih yang datang daripada Nabi bila mana berlaku malapetaka, aksiru, perbanyakkan kita sebut ataupun lafazkan kalimah ni. Sebab kita lihat kepada permulaan hadis ni, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u. Jelas menunjukkan kepada kita Nabi itu memperbanyakkan doa baca kalimah ni bila mana berlakunya kesulitan. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Ini yang jelas. Okay.
Yang kedua, jika ada yang bertanya, kata para ulama, bukankah ini adalah zikir yang tidak mengandungi doa permohonan? Memang jelas kalau kita tengok daripada doa ni, daripada kalimah ni, tidak menampakkan adanya dalam tu permintaan minta jauh pada musibah ataupun malapetaka. Okay. Maka kata para ulama, sekiranya orang menimbulkan persoalan seperti itu terhadap doa ni, kat mana? Kat mana yang nak menunjukkan kepada kita bahawasanya doa ni ada kaitan dengan nak tolak bala ataupun ada kaitan yang boleh mengangkat kesulitan ataupun malapetaka. Maka kata para ulama, maka kita jawab, orang yang berzikir dengan Rabbnya, kepada Rabbnya, dengan membaca zikir yang agung ini, akan dijauhkan dari kegelisahan dan kegundahan. Kesedihan serta kesusahan yang menimpanya akan dihilangkan darinya. Dikatakan pula, sesungguhnya orang yang berdoa, memulai doanya dengan zikir ini, kemudian baru memanjatkan doa sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sehingga Allah pun berkenan mengabulkan doanya. Jadi para ulama menjawab, walaupun dalam zikir ini tidak ada kalimah permohonan supaya bala diangkat, tidak ada pun bunyi-bunyi yang ataupun kalimah-kalimah yang disusun menunjukkan permintaan yang menunjukkan pada kita supaya dijauhkan bala ataupun malapetaka. Yang ada hanyalah kalimah tauhid. Tapi nak tunjukkan pada kita ataupun para ulama sebut, sesungguhnya tasbit kalimatut tauhid, menjelaskan, menetapkan, menjadikan kalimah itu kejap dalam diri kita, termasuk daripada zikir yang dianjurkan bila mana berlaku saja kesulitan ataupun malapetaka. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati. Jadi jelas daripada apa yang telah dijawab oleh para ulama, zikir ini walaupun tiada petunjuk ataupun tiada perkataan yang menunjukkan angkatlah bala, jauhkanlah kami daripada malapetaka ni, tapi di sana adanya satu kaedah ataupun adanya satu kalimah yang mereda dan juga yang akan melegakan orang bila mana dia memahami dan mentadabburi perkataan ataupun kalimah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini. Jadi apa yang kita perlu ada bila mana kita baca kalimah ini, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Perasaan yang perlu ada dalam diri kita ialah ihtisab, berharap Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab inilah perasaan berharap. Berharap dalam diri kita supaya Allah Subhanahu wa taala beri pahala bila mana kita baca kalimah ini, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa kita, kesilapan kita, dan menghapuskan, mengampunkan dosa kita dan kesilapan kita. Seterusnya dengan itu Allah Ta'ala akan mengangkat bala dan malapetaka yang berlaku dalam keadaan kita sekarang ini. Jadi berdasarkan hadis ini jelas, sama-sama kita jadikan sebagai amalan dalam keadaan kita berada dalam perintah berkawal ataupun kawalan pergerakan seperti ini, maka perbanyakkanlah waktu-waktu kita berada di rumah, kita perbanyakkan bacaan zikir ini. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Bacaan indal karab. Kata Ibnu Abbas, yad'u indal karab. Nabi berdoa ketika mana sulit. Jelas, amalan yang Nabi ajarkan kepada kita mudah dan ringkas. Jadi mana-mana amalan yang cuba digembar-gemburkan oleh sebahagian orang, bila mana berlaku sahaja keadaan seperti ini, maka amalan itu perlu ditimbang ataupun perlu diletakkan neraca daripada manakah asalnya amalan tersebut. Mungkin 2-3 hari ini ataupun berlegar dalam hari ini amalan-amalan tertentu yang perlu dilakukan, yang diminta orang ramai buat di rumah masing-masing. Bacaan-bacaan sekian-sekian. Okay. Tapi kita semua bersetuju bahawasanya bacaan yang paling baik ialah bacaan yang Nabi telah tunjukkan bila mana berlaku sahaja situasi yang sama. Situasi zaman Nabi itu sama macam kita. Iaitu berlakunya kesulitan dan malapetaka. Dan kalau kita tengok sebahagian orang ini cuba share ataupun cuba kongsikan amalan entah daripada mana, baca surah Al-Fatihah sekian dengan melihat cakra sekian yang ada pada diri, dan amalan itu ialah amalan yang sangat-sangat tidak diketahui asalnya daripada mana.
yang dibawa oleh satu kumpulan New Age movement yang kita tidak tahu di manakah asal amalan tersebut. Dan amalan tu agak sulit, yang mana memerlukan praktikal yang agak banyak. Okay. Sedangkan amalan yang Nabi ajar cukup mudah. Nabi tidak menetapkan berapa kali kena baca doa ni, tapi jelas daripada kata-kata Abdullah bin Abbas menunjukkan Nabi memperbanyakkan doa. Selagi mana wabak itu tidak diangkat, selagi mana kesulitan itu tidak terangkat, maka dibaca dan dianjurkan kepada kita untuk kita baca. Okay. Itu hadis yang pertama berkaitan dengan doa ataupun bacaan bila mana berlakunya kesulitan. Seterusnya kita baca hadis yang kedua daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari letakkan pada kita 3 doa ataupun 3 hadis. Okay. Kita tengok doa ataupun hadis yang kedua yang agak sedikit panjang. Qala al-muallif حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها 3 حين تمسي وحين تصبح 3 وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها 3 حين تمسي وحين تصبح 3 فقال نعم يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Maksud hadis ini, Abdul Rahman bin Abi Bakrah menceritakan kepada kami bahawa ia berkata kepada ayahnya iaitu Abi Bakrah, wahai ayahku, aku mendengar engkau berdoa setiap pagi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Yang mana bermaksud, ya Allah berilah kesihatan pada badanku. Ya Allah berilah kesihatan pada pendengaranku. Ya Allah berilah kesihatan pada penglihatanku. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkau mengulanginya hingga 3 kali pada waktu petang dan pada waktu pagi. Dan engkau mengucapkan, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkau mengulanginya hingga 3 kali pada waktu pagi dan petang. Dan 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Lalu ayahnya berkata, benar wahai anakku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Dan aku ingin meneladani sunnah beliau. Ayahnya berkata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa-doa ketika terjadinya bencana adalah Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku dan diriku sendiri walau sekejap mata pun, serta perbaikilah seluruh urusanku dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Hadis yang panjang ni kita boleh lihat. Tadi hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bacaan ketika mana berlakunya kesulitan ialah la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Okay. Seterusnya kita tengok hadis yang kedua ni yang diletakkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari, ialah hadis daripada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah At-Taifi. Abu Bakrah At-Taifi, kalau kita lihat dari segi sirahnya, beliau adalah antara sahabat Nabi yang berasal daripada Taif, daripada kalangan Bani Thaqif yang memeluk Islam. Kalau kita baca sirah ataupun kalau kita lihat sirah Nabi,
Penduduk Taif tidak ramai memeluk Islam ketika mana zaman Nabi hidup. Mereka memeluk Islam selepas daripada kewafatan Nabi. Okay. Cuma kita dapat lihat sahabat yang tunggal ini, yang kita boleh sebut sebagai sahabat yang minoriti daripada kalangan Taif, dia telah meriwayatkan pada kita tentang bagaimana ataupun apakah bacaan yang perlu bila mana berlakunya musibah ataupun bencana. Kita tengok hadis ni tadi dan kita dengar terjemahan dia tadi. Anaknya yang bernama Abdul Rahman. Okay. Pertama kalau tengok teladan daripada hadis ni, amalan-amalan yang baik yang dicontohi ataupun yang dilakukan oleh ibu dan bapa sangat-sangat memberi ataupun menarik perhatian anak-anak. Abu Bakrah ni dia duk buat amalan. Amalan tu dia duk tengok Nabi buat. Bila mana dia duk buat tu, anak dia pula tengok. Okay. Anak dia ni duk tanya ayah dia. Anak dia kata, inni asma'uka tad'u kulla ghadah. Wahai ayah aku duk dengar kamu ni berdoa pada setiap pagi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, beri afiat pada badanku, beri afiat pada pendengaranku, beri afiat pada penglihatanku. Dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Maka kata ayahnya ataupun kata Abu Bakrah, ya, aku membaca doa ini ataupun zikir ini 3 kali waktu pagi, 3 kali dan waktu petang. Okay. Dan kata anaknya, dan engkau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkau mengulanginya hingga 3 kali pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Lalu Abu Bakrah At-Taifi, bila mana anaknya bertanya, anak dia duk tengok ayah dia duk baca amalan yang baik ni, amalan pada Nabi. Waktu pagi duk baca Allahumma afini fi badani. Doa ni pun kalau kita cek dalam kitab Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim, duk ada doa ni. Okay. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tu'iduha 3 hina tumsi wa hina tusbihu 3. Kemudian dibaca pula pada waktu pagi petang ni oleh Abu Bakrah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Anak dia duk tanya, daripada mana ataupun sebab apa duk baca, selalu duk baca bacaan ni? Jawab ayah dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihinna. Aku telah dengar dengan telinga aku Nabi ni duk baca bacaan ni tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Dan Abu Bakrah telah sebut satu perkataan yang besar bagi kita orang yang digelarkan ataupun orang yang kita sebut sebagai orang Muslim, orang Islam, iaitu dia sebut satu perkataan, wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi, dan aku sangat-sangat suka untuk melakukan sunnah yang telah disunnahkan oleh Nabi ataupun amalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Jelas kita boleh tengok dalam hadis ni kecintaan ataupun kuatnya hubungan Nabi dan juga para sahabat dan juga kecintaan sahabat terhadap Nabi SAW, sehingga mereka cuba cari dekat mana kami boleh ikut ataupun dekat mana kami boleh contohi. Okay. Lalu kata Abu Bakrah, wa qala Rasulullah, berkata Rasulullah, da'awatul makrub, doa-doa yang boleh dibaca ketika mana berlakunya malapetaka ataupun ketika mana berlakunya bencana. Allahumma rahmataka arju, yang bermaksud, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau letakkan ataupun engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata, maknanya walaupun sekelip mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah seluruh urusanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Okay. Saksi bahasan kita ialah doa ataupun potongan hadis yang terakhir itu, iaitu Nabi sebut da'awatul makrub, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah
la ilaha illa anta. Okay. Itu yang ingin kita tekan pada perbahasan kita pada malam ni, iaitu doa Nabi. Tadi kita dah dapat satu doa Nabi. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Itu doa yang pertama ataupun zikir pertama bila mana berlaku malapetaka. Ini doa yang kedua. Doa yang kedua ialah Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Kalau orang-orang yang selalu amal doa ataupun zikir pagi petang daripada kitab Hisnul Muslim, daripada karangan Syekh Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, mereka mungkin tak rasa janggal untuk amalkan doa ni. Sebab doa ni sudah popular ataupun doa ni ialah doa yang lebih kurang pada waktu pagi dan petang. Okay. Cuma malam ni kita nak tekan tentang doa ketika mana al-makrub, iaitu ketika mana kita berada dalam malapetaka. Okay. Kita tengok apa perbahasan para ulama. Para ulama sebut ini adalah salah satu di antara doa-doa bagi orang yang tertimpa kesusahan ataupun kesedihan. Itu yang pertama. Yang kedua, anjuran agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu akhir siang dan di waktu awal malam. Dan di awal siang serta di akhir malam. Kerana zikir pada dua waktu ini mendorong seseorang untuk berfikir dan bersyukur serta beribadah dengan baik. Okay. Jadi kita dapat lihat sebenarnya bila mana berlaku malapetaka, antara ibadah yang sangat-sangat dianjurkan ialah kathratul istizkar, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Tapi bukanlah kita berzikir seenak hati kita. Kita juga mengintai ataupun mencari di manakah zikir-zikir yang Nabi selalu buat, yang Nabi selalu anjurkan bila mana berlaku keadaan seperti sekarang ni. Okay. Jadi kita dapat lihat daripada hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, kita dapat tengok antara doa yang Nabi duk baca pagi petang bila mana berlaku malapetaka ataupun bila mana berlaku keadaan-keadaan yang kita sebut sebagai bencana. Nabi duk baca Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Berapa kali nak baca terserah kepada kita, setakat mana kita nak baca ataupun banyak mana kita nak baca. Tapi yang pastinya memperbanyakkan bacaan. Waktu mana? Waktu pagi, waktu petang, dan yang terbaiknya ialah sepanjang waktu. Sepanjang waktu, mana saja waktu yang kita ada rasa kosong, kita teruskan dengan membaca zikir ni. Moga-moga dengan zikir ini Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala angkat segala bala dan malapetaka yang berlaku kepada umat ataupun berlaku kepada manusia. Okay. Jadi itu bacaan ataupun doa yang kedua. Kita terus kepada doa yang ketiga. Doa yang ketiga, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, an Abdullah bin al-Harith qala سمعت ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف شره. Daripada Abdullah bin Al-Harith, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika terjadi musibah. Tengok kata-kata perawi hadis ni. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul 'indal karbi. Sesungguhnya apa yang Nabi sebut dan sesungguhnya Nabi sallallahu menyebut doa ini ketika mana berlakunya malapetaka ataupun bencana. La ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف شره. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Al-Khattab. Okay. Dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang lemah. Okay. Dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang lemah. Okay. Seperti mana yang disebut dalam takhrij hadis tersebut. Okay.
Hadis ni kita dapat lihat apa bacaan. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma srif syarrahu. Yang mana maksudnya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabb Arsh yang agung. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabb seluruh langit dan bumi serta Rabb Arsh yang mulia. Ya Allah, hilangkanlah keburukannya. Okay. Kalau kita tengok doa yang ketiga ataupun zikir yang ketiga ni, ia mirip dengan zikir pertama yang dah kita lalu tadi. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim, yang mana doa tu berbunyi La ilaha illallah al-azimil halim. Lebih kurang lah. Yang pertama tadi pun sebut La ilaha illallahul azimul halim. Cuma yang awal tadi La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Cuma yang ketiga ni dia pecah-pecahkan sikit ataupun dia detailkan sikit. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma srif syarrahu. Yang tadi, yang satu tadi lebih mudah dan lebih senang. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim. Cuma kita kata dua patah saja. Dan itu hadis tu lebih sahih berbanding hadis yang ketiga ni. Tapi walau macam mana pun, kita dianjurkan untuk amalkan setakat mana yang kita mampu amal. Kalau kita boleh amal ke semua sekali, itu yang lebih baik. Cuma nak beritahu pada kita, hadis ni termasuk daripada hadis yang dhaif. Isnadnya dhaif. Tapi dari segi maknanya, kita boleh beramal sebab dia ada mirip dan dia ada sokongan daripada hadis yang sahih. Iaitu hadis yang dah kita baca tadi. Hadis yang pertama iaitu hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Jadi jelas, tiga hadis ni yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ni, apa yang nak disampaikan ialah bacaan-bacaan bila mana berlaku sahaja ataupun bila mana kita berada dalam situasi bencana. Bacaan-bacaan yang sahih. Bacaan-bacaan yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau kita tengok bacaan yang sahih yang datang pada Nabi, ringkas, mudah. Berbanding sebahagian orang siap hantar WhatsApp ataupun hantar mesej. Dalam mesej tu sebut, jom kita buat amalan sekian-sekian. Minta orang ramai-ramai buat, ada kaifiat sekian-sekian. Bukanlah kata benda tu salah 100%. Cuma nak beritahu pada kita, di sana ada petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Maknanya ada prototipe yang asli yang baik, yang sudah istanna bihin Nabi, yang telah disunnahkan daripada diri Nabi itu sendiri. Dan Nabi dah tunjuk pada kita bacaan ni lebih mesra dan lebih mudah. Kita boleh ajar anak-anak kita yang kecil dengan masa kita yang ada di rumah. Kita tak dapat keluar jauh ataupun kita tak dapat keluar daripada rumah. Waktu yang kita ada ni, kita lakukan tarbiyah ataupun kita buat pendidikan dalam rumah kita. Apa sunnah? Kita boleh senaraikan. Lepas daripada habis kuliah kita pada malam ni, kuliah online, kita boleh balik, kita boleh cek dalam kitab Al-Adabul Mufrad, amalan-amalan ataupun hadis-hadis yang dibaca. Saya dah sebut tadi, hadis ni daripada bab yang ke-292. Dan hadis yang ke-700, 701 dan juga 703. Tuan-tuan boleh balik cek dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab doa ketika mana berlakunya kesulitan ataupun bala bencana. Jadi jelas daripada tiga hadis ni kita boleh tengok apa yang Nabi ajar pada kita bila mana berlaku malapetaka dan juga bila mana berlakunya bencana. Jadi daripada hadis ni, pertama sekali sebagai kesimpulan akhir, apa yang kita dapat lihat? Kita dapat lihat di sini antara amalan yang terbaik bila mana berlaku bencana ialah kita banyak berdoa, banyak berzikir. Macam mana cara zikir? Sebab zikir ni pun ibadah. Doa ni pun ibadah walaupun dia punya pengamalan tu agak luas. Tapi walau macam mana pun kita nak tengok juga daripada hadis Nabi.
Takut-takut ada cara yang Nabi duk ajar ataupun ada cara yang Nabi SAW duk tunjuk pada kita. Okay. Jadi kita dapat lihat dalam semua doa yang kita duk lalu tadi tu, hampir ke semua doa tu duk ada kalimah yang selalu kita duk sebut ni, iaitu la ilaha illallah. Hampir semua, tiga-tiga doa tadi. Doa yang pertama, hadis pertama tadi sebut la ilaha illallahul azimul halim. Ada juga la ilaha illallah. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Sebab apa ditekan benda tu? La ilaha illallah. Kalau kita lihat, kalau kita belajar maksud kalimah tauhid ni, kalimah tayyibah ni, kita sebut kalimah tayyibah. Apa maksud kalimah la ilaha illallah? La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maknanya bila mana berlaku saja malapetaka dan juga bencana, kita kena buat muhasabah balik sejauh mana kita hidup di dunia ni kita menyembah Allah. Kita kena tajdid, memperbaharui balik, muhasabah balik diri kita. Sebab boleh jadi malapetaka yang berlaku ini ialah dengan sebab kelalaian kita ataupun kelalaian orang lain. Tapi bila mana malapetaka tu turun, dia tak kenal lah orang yang buat jahat ataupun orang yang buat baik, dia akan turun semua. Okay. Kita taklah kata benda tu sebagai faktor utama, cuma nak beritahu kepada kita, itu juga antara benda yang disebutkan oleh para ulama, iaitu menginsafi diri. Allah Ta'ala jadikan pada kita ni peluang, mungkin kita sibuk dengan berlakunya ataupun dengan adanya akta kawalan pergerakan ni, kita ada masa banyak di rumah. Yang mana sebelum ni mungkin kita punya masa untuk beribadah dengan ibadah khususiyah kurang. Sebab kita punya keprihatinan terhadap urusan lain tu tinggi. Waktu ni Allah Ta'ala beri pada kita peluang untuk kita rujuk balik diri kita. Supaya kita jadi hamba yang sentiasa cari dan kita jadi hamba yang sentiasa cuba untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas, 3 hadis tadi, ketiga-tiganya duk sebut tentang la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita dapat daripada hadis-hadis yang dikutip daripada kita Al-Adabul Mufrad ni, daripada bab doa ketika mana berlaku kesulitan ini, dapat kita jadikan amalan. Dan amalan ini amalan yang sahih sebab kita dah sebut ambilan-ambilan hadisnya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beramal dengan amalan yang baik. Walau dalam apa keadaan sekalipun, kita masih lagi duk intai, duk cari amalan-amalan sunnah apa yang Nabi buat dalam keadaan seperti ini. Kalau jiwa tu ada dalam diri kita, maka kita jadi orang yang betul-betul istanna ataupun mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dah pernah sebut dan kita pernah dengar apa kelebihan orang yang cuba nak ikut sunnah Nabi ni, seperti mana yang disebut dalam surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sesiapa yang cinta Allah, dia ikut Nabi. Natijahnya yuhibbukumullah, kamu dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Taala ampun dosa-dosa kamu. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ni, bermula daripada hadis pertama sampailah hadis ketiga daripada bab doa ketika terjadi kesulitan ni. Kita dapat simpulkan bahawasanya bila mana berlaku malapetaka, perbanyakkanlah berzikir, perbanyakkanlah beramal, perbanyakkanlah berdoa supaya Allah Ta'ala mengangkat dan memberi kepada kita kelapangan untuk kita terus melakukan amal ibadah, dan semoga kehidupan kita di dunia ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi rasanya setakat itu sahaja kita punya perkongsian dan juga perbincangan daripada kitab Adabul Mufrad pada malam ini. Semoga kita dapat manfaat daripada siaran dalam talian Perlis Mengaji ini yang akan berlangsung selama akta kawalan ini berterusan. Jadi setakat itu saja kita punya perbahasan ataupun kita punya perbincangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.